مجاهد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama pada malam yang mulia ini kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah kerana pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah dan memberikan kebaikan serta manfaat sebagai suatu bentuk renungan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pada permulaan kuliah kita pada malam ini, suka saya nak mengajak diri saya serta tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita mengalunkan zikir munajat sebagai tanda rasa kebergantungan kita kepada Allah, rasa tawakal kita kepada Allah, terutamanya dalam isu yang berlaku di bumi Gaza. Alhamdulillah, setelah 50 hari umat Islam yang berada di Gaza berdepan dengan tentera Israel, maka khabarnya telah pun ditamatkan. Maka tuan-tuan sekalian, bila mana ditamatkan serangan hari demi hari, sudah termasuk hari yang ke-50, dan ia bukan bermakna, hadirin dan hadirat sekalian, kita sebut kempen boikot kita terhenti. Sebab baru ni orang tanya saya, Ustaz, dah habis serang tu boleh ke makan McD? Jadi macam mana tu? Dia bukan masalah dengan serangan. Masalahnya tuan-tuan sekalian, kalau kita berhenti, maknanya tuan-tuan selama ni dalam tempoh hampir 2 bulan kita boikot, dah berhenti serangan, maka kita pun kata, tak apa Ustaz, dah habis serang, kita pun makan semula, kita pun ambil beli semua produk-produk Israel dan sebagainya. Maka tuan-tuan samalah juga, dia kumpul dana balik, sampai satu ketika cukup, dia akan serang. Jadi sampai bila tuan-tuan nak selesai? Jadi sebab itulah hadirin dan hadirat sekalian, kefahaman dalam kita nak melaksanakan sesuatu perkara itu satu perkara yang begitu penting. Maka atas sebab itulah, bagaimana kita nak mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesedaran yang berpanjangan untuk terus berdoa, khususnya apa yang berlaku di bumi Gaza itu memberikan iktibar dan renungan untuk kita bersama. Dan juga yang kita berada di negeri Selangor, kita tahu apa yang berlaku di negeri Selangor, maka kita mohon pada Allah, semoga Allah menyelesaikan kemelut yang melanda. Dan mudah-mudahan zikir yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala ini sedikit sebanyak rasa kebergantungan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam yang mulia ini saya nak mengajak diri saya serta tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita mengambil iktibar daripada satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya kami akan mengutuskan kepada kamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Surah Al-Muzammil ayat yang kelima. Jadi hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ayat yang kita baca sebentar tadi, pertamanya ia merupakan ayat yang ringkas, ayat yang pendek, dan ianya terletak dalam surah Al-Muzammil, surah orang yang berselimut. Dan kalau kita buka dalam surah Al-Muzammil yang terletak dalam juzuk yang ke-29, maka ia merupakan suatu surah yang mempunyai keistimewaan dan kelebihannya yang tersendiri. Dan kita sedia maklum bahawa sesungguhnya setiap surah yang terkandung dalam Al-Quran ada kelebihan, ada fadilat ataupun keutamaannya. Maka termasuklah surah Al-Muzammil, yang mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, antara keutamaan, kelebihan yang terdapat dalam surah Al-Muzammil, iaitulah surah Al-Muzammil merupakan antara 4 surah yang awal Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka Al-Quran ada 114 surah. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, surah Al-Muzammil merupakan 4 surah yang awal Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang ketiga surah Al-Muddathir, Ya ayyuhal muddathir. Dan yang keempat surah Al-Muzammil, Ya ayyuhal muzammil. Jadi itu di antara kelebihan yang ada pada surah Al-Muzammil. Maka melihatkan kepada surah ini di antara 4 surah yang awal Allah turunkan kepada Rasulullah. Pertamanya, secara automatiknya ia termasuk dalam kelompok surah Makkiyah. Maknanya Makkiyah ini ada 2 pandangan. Secara ringkasnya, surah yang Allah turunkan di Mekah. Yang kedua, surah yang Allah turunkan sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Di sini pandangan para ulama. Maka kalau sekalipun pandangan pertama pun sama, pandangan kedua pun sama, yaknilah surah ini surah Makkiyah yang Allah turunkan di Mekah dan sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW daripada Mekah menuju ke Madinah. Maka tuan-tuan para ulama menyatakan bahawa
Bila mana surah ini termasuk di antara 4 surah yang awal Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ada hikmah di sebaliknya. Dia mesti ada pesanan, mesej yang Allah nak sampaikan. Dan di antara yang boleh kita lihat, bila mana Allah sebut pada ayat yang kelima dalam surah Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami, yakni Allah, akan menurunkan kepada kamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Maka para ulama al-mufassirun, ahli-ahli tafsir telah pun menafsirkan ayat ini. Antaranya kalau kita merujuk kepada tafsiran almarhum Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya yang masyhur, Tafsir fi Zilalil Quran, menyatakan bahawa bila Allah sebut dalam ayat ini qawlan thaqila, perkataan yang berat, maka ia merujuk kepada Al-Quranul Karim. Maknanya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah, akan menurunkan kepada kamu wahai Muhammad perkataan yang berat, yaknilah Al-Quran. Maka apa pentingnya tuan-tuan sekalian? Antaranya yang disebut oleh ulama, iaitulah sebagai suatu bentuk persiapan, persediaan, baik dari sudut mental ke fizikal ke, kena ada bagi diri Rasulullah, kerana Allah akan berikan kepada Rasulullah, yaknilah perkataan yang berat, Al-Quranul Karim. Maka hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah, bila mana kita berbicara tentang Al-Quran, maka pertamanya kita sedia maklum ia merupakan suatu mukjizat. Dan hebatnya Al-Quran, ia merupakan mukjizat yang tidak sama dengan mukjizat-mukjizat yang lain yang Allah berikan kepada Rasul-Rasul sebelum kedatangan Nabi SAW. Maknanya tuan-tuan, kita belajar setiap Rasul yang diutuskan oleh Allah ada mukjizatnya. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul, termasuklah Rasulullah, semuanya dalam bentuk al-mu'jizah al-hissiyah. Maknanya tuan-tuan, mukjizat dalam bentuk mahsus, apa yang dapat dirasai, dilihat, didengari oleh panca indera, itu yang disebut sebagai mahsus. Maka dalam erti kata yang lain, mukjizat itu hanya dapat dirasai oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi itu. Sebagai contoh, kita sebut mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Maka tuan-tuan, apa mukjizat Nabi Musa? Banyak. Antaranya yang masyhur, tongkat Nabi Musa. Bila kita sebut tongkat Nabi Musa, maka tongkat Nabi Musa itu berbentuk mukjizat. Kita kata hanya ketika Nabi Musa masih lagi hidup sahaja. Andai kata tuan-tuan sekalian hari ini kita masuk hutan buat jangka trekking apa ke, tiba-tiba kita pun jumpa tongkat, lain macam tongkat, besar pula, kecil, tinggi pula, dan tulis pula mim, waw, sin, ya, tak ada titik. Maka kita pun ustaz, ini tongkat Nabi Musa. Maka tuan-tuan sekalian, sekalipun betul itu tongkat Nabi Musa, dia tidak akan jadi mukjizat. Maknanya tuan-tuan, kalau kita campak ke langit, dia tak akan jadi bentuk ular tu. Kod kita nak bawa pergi lautan Hindi, kita nak pukul lautan Hindi, kod ada MH370, dia tak jadi, tak. Sebab apa? Mukjizat itu dalam bentuk al-hissiyah, ketika mana Nabi itu masih lagi hidup. Termasuklah juga baginda Nabi SAW. Kerana para ulama menyatakan bahawa Rasulullah itu Allah berikan 2 jenis mukjizat. Pertamanya sebagaimana yang Allah berikan kepada rasul-rasul yang lain, yaknilah pertama al-mukjizah al-hissiyah, yang mana mukjizat ini kita tak dapat nak rasai, kita tak dapat nak lihat dan sebagainya. Banyak tuan-tuan kita boleh dengar, kita boleh baca, kita boleh kaji. Antaranya mukjizat yang biasa kita dengar, kita baca dalam siri-siri peperangan. Maknanya peperangan yang Nabi sertai,
banyak mukjizat yang Allah berikan. Antaranya apa yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Pada tahun 5 Hijrah, dalam bulan Syawal khususnya, berlakunya peperangan Al-Ahzab, peperangan Al-Khandaq. Di tuan-tuan, kita tahu kisahnya bagaimana Nabi dan para sahabat gali parit. Yang mana cadangan ini dicadangkan oleh sahabat Nabi yang mulia Salman Al-Farisi. Melihatkan kepada, kata Salman, ya Rasulullah, kalau kami orang Parsi ni, kalau kami tak cukup tentera nak bertahan, maka kita gali parit. Dan tuan-tuan, orang Arab dia tak biasa gali parit. Mana ada parit tuan-tuan, orang Jawa ada lah. Jadi tuan-tuan tak nak gali parit. Dan Allah uji tuan-tuan para sahabat dan Rasulullah dengan ujian kelaparan. Sehingga tuan-tuan Nabi SAW menerima banyak kunjungan sahabat-sahabat, antaranya sahabat yang datang mengadu kepada Nabi lapar. Sehingga sahabat Nabi tuan-tuan sekalian menunjukkan kepada Rasulullah bagaimana laparnya mereka. Mereka angkat jubah mereka, tengok-tengok ada seketul batu diikat di perut mereka. Maknanya tuan-tuan lapar. Kita tuan-tuan tak ada sampai tahap tu. Yang ada kita terlebih kenyang, terpaksa longgarkan sikit tali pinggang. Tapi para sahabat, mereka lapar sungguh. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar. Maka mereka tunjuk kepada Rasulullah jubah, mereka angkat jubah mereka, dan didapati ada seketul batu di perut mereka. Maka Nabi SAW tidak menjawab dengan banyak perkataan, cuma Nabi angkat jubah Nabi yang mulia, dan para sahabat lihat sesungguhnya ada 2 ketul batu diikat di perut Nabi. Maknanya tuan-tuan, kalau sahabat lapar, Nabi pun lapar lagi. Ringkas cerita tuan-tuan, seorang sahabat yang mulia yang bernama Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Bila mana tuan-tuan melihatkan keadaan ini, maka Jabir pulang ke rumah. Kita kata buatlah pakat dengan isteri dia, buat sedikit juadah untuk dihidangkan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan-tuan sekalian selesai nak pergi jumpa Nabi, maka riwayat menyatakan bahawa Jabir sekadar berbisik di telinga Rasulullah. Sebab apa tuan-tuan bisik telinga Nabi? Sebab takut sahabat lain dengar. Sebab juadah yang disediakan sekitar untuk 3-4 orang je. Dia tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ramai. Maka Jabir sekadar berbisik di telinga Rasulullah, ya Rasulullah, berhenti sekejap gali parit, jom kita pergi rumah, ada sedikit jamuan. Jadi tuan-tuan, bila Nabi dengar bisikan ini, kalau kita tuan-tuan, jomlah, jangan bagi orang lain dengar. Tapi Nabi SAW tiba-tiba bangun. Lalu Nabi membuat satu pengumuman. Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, hari ini kita ada satu berita gembira, iaitulah sahabat kita Jabir menjemput kita semua pergi ke rumahnya. Pada bulan Syawal kita sebut open house lah. Kerana beliau buat open house, jemput kita semua makan rumah dia. Jadi tuan-tuan, alangkah terkejutnya Jabir radhiyallahu anhu. Kerana tuan-tuan, makanan yang disediakan itu sekitar untuk 3-4 orang. Tapi Nabi buat pengumuman jemputan untuk semua para sahabat, sejumlah lebih kurang 1,500 ke 2,000 orang. Maka tuan-tuan, hukum akal memang tak cukup. Maka Jabir tanya, ya Rasulullah, siapa yang pandai-pandai jemput ni? Ringkas cerita, Nabi kata, wahai Jabir, jangan kamu risau, kamu balik rumah, jangan sentuh makanan itu, biar aku yang uruskan. Jadi tuan-tuan, ringkas cerita, bertandanglah Nabi dan juga para sahabat, sejumlah lebih kurang 1,500 orang, ke rumah Jabir radhiyallahu anhu. Nak sampai tuan-tuan rumah Jabir, kita bayangkan di padang pasir. Dia tuan-tuan 1,500 punya hentakan kaki. Pastilah tuan-tuan sekarang menyebabkan debu tu banyak naik ke langit. Maka tuan-tuan, bila si Jabir tengok, bang, hak ni berapa orang punya jemputan ni? Ni bukan 3-4 orang, ini kurang-kurang 1,000 lebih. Maka kata Jabir, jangan risau, biar Rasulullah yang uruskan. Secara ringkasnya, dalam Sahih Muslim menyatakan bahawa Jabir berkata, wallahi, aku melihat sendiri makanan yang dicedok
dengan tangan Nabi yang mulia itu dapat dimakan dengan kenyang oleh semua sahabat. Bahkan kata Jabir radhiyallahu anhu, wallahi, walaupun semua sahabat dapat makan dengan kenyang, makanan itu tidak berkurang walaupun sedikit. Jadi tuan-tuan, itu mukjizat. Maknanya tuan-tuan, kita faham itu mukjizat. Jangan pula kita buat lepas ni. Tuan-tuan pun jemput jemaah semua lepas isyak ni, jemput rumah saya buat doa selamat nak pergi haji. Jadi tuan-tuan jemput bukan 50 orang. Kita kata pakat dengan isteri kita, kita buat 4-5 orang dah lah, mengambil semangat Nabi tu. Jadi tuan-tuan bukan kata tak cukup, tak larat kita tuan-tuan nak menjawab. Jadi itu contoh bagaimana mukjizat al-hissiyah yang kita tak dapat merasainya, melainkan kita dengar, kita baca. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak muliakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara Allah berikan satu lagi jenis mukjizat kepada Rasulullah, al-mu'jizah al-ma'nawiyah. Mukjizat dalam bentuk maknawi, yakni Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quran merupakan suatu bentuk mukjizat yang bukan setakat dirasai oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tetapi mukjizat Al-Quran akan turut dirasai oleh orang-orang yang hidup selepas kewafatan Nabi. Bahkan mukjizat Al-Quranul Karim itu akan berkekalan sehinggalah pada hari kiamat. Maknanya tuan-tuan, sekalipun Nabi telah pun wafat, maka tuan-tuan sekalian, kita dapat lagi merasai akan kehebatan mukjizat Al-Quran. Tinggal lagi tuan-tuan, mungkin ianya dari sudut yang pelbagai. Sebab kalau kita belajar dalam ilmu ulumul Quran, para ulama membincangkan bagaimana kita nak melihat mukjizat Al-Quran. Maka kalau kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Al-Quran lebih tertumpu ataupun dilihat pada sudut al-i'jazul al-lughawi. Dari sudut i'jaz, dari sudut bahasa, maknanya bahasa Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab ini, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kaum Quraisy, yang kita sedia maklum ketika itu ramai sungguh. Kita sebut hari ini sastrawan negara. Maknanya penyair Arab tuan-tuan cukup ramai. Dan mereka memang mempunyai kemahiran untuk menghasilkan syair-syair yang hebat. Jadi Nabi berhadapan dengan kaumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak melemahkan mereka, sebab sifat al-mu'jizah diambil berdasarkan 3 huruf ain jim za. Ajaza, lemah. Maka mukjizat untuk melemahkan musuh-musuh Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Al-Quran turun, maka dia melemahkan orang-orang yang masih lagi meragui akan Al-Quran. Mereka mendakwa bahawa sesungguhnya Al-Quran ini merupakan hasil karya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah nak mencabar mereka bagaimana hebatnya Al-Quran, yang mereka tak sangka hebatnya Al-Quran. Sebagai contoh, tuan-tuan lihat, di antara surah yang awal yang kita sebut tadi, antara surah yang awal Allah turunkan, iaitulah surah Al-Qalam. Tuan-tuan buka surah Al-Qalam, bagaimana Allah mulakan surah ini dalam bentuk huruf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum diturunkan Al-Quran, masyarakat mengenali orang-orang Quraisy ini memang hebat dalam berbahasa, menghasilkan syair. Dan tak ada satu syair pun kita akan jumpa semata-mata dimulakan dalam bentuk huruf. Tak ada, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila Allah turunkan Al-Quran dimulakan dalam bentuk huruf, maka dia mengejutkan. Mereka terkejut. Mereka tak sangka ada juga dari sudut kita kata balaghahnya, dari sudut kita kata jenis-jenis kehebatan bahasa ni dimulakan dalam bentuk huruf.
Maka kita lihat huruf dalam Al-Quran yang kita sebut sebagai al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus, maka ada Allah turunkan satu huruf, nun, qaf. Ada dalam bentuk dua huruf, yasin. Ada dalam bentuk tiga huruf, alif lam mim. Ada yang dalam bentuk empat huruf, alif lam mim ra. Dan ada yang dalam bentuk lima huruf, kaf ha ya ain sad. Dan tuan-tuan sekalian, ini antara hebatnya Al-Quran yang kita lihat tak ada dalam mana-mana bahasa yang boleh menandingi Al-Quran. Maka itu tuan-tuan sekalian, dari sudut konteks pada ketika itu, maka ada orang bertanya, Ustaz, habis tu macam mana pula zaman sekarang? Kita pula di tanah Melayu di Malaysia ni, yang kita ni Ustaz bukan tahu pun bahasa Arab, sikit-sikit tahulah. Yang kita duduk suka tu makan nasi Arab, tu boleh lah. Jadi macam mana kita nak melihat mukjizat Al-Quran? Antaranya tuan-tuan, sebab itu kalau para ulama menyatakan bahawa mukjizat Al-Quran dia bukan setakat dalam bentuk al-ijazul lughawi, dalam bentuk bahasa, tetapi mukjizat Al-Quran ada juga dalam bentuk antaranya al-ijazul ilmi, mukjizat dalam bentuk ilmu ataupun sains dan teknologi. Maknanya tuan-tuan, Allah sebut lama dah, hari ni baru saintis jumpa sama dengan Al-Quran, dan kita boleh jumpa ada dalam bentuk al-ijazul adadi. Kita sebut mukjizat dalam bentuk nombor dan bilangan. Macam baru ni tuan-tuan heboh, orang kata, Ustaz, nak tahu umur kita, tengok hebatnya Al-Quran, 114 surah tolak tahun kelahiran kita. Jadi tuan-tuan duk bising semua duk forward. Maka seorang ulama sebut, jangan kita terlampau sangat, yang pentingnya kita kena baca Quran. Ini duk betul, satu sudut tu betul. Jadi nak sebut tuan-tuan bagaimana banyaknya mukjizat Al-Quran. Termasuklah hadirin dan hadirat sekalian, hebatnya Al-Quran yang dinamakan mukjizat Al-Quran ni. Tuan-tuan boleh bayang tak, Al-Quran yang sudah pun dimushafkan, kita kira secara purata je, Al-Quran yang mengandungi 30 juzuk, satu juzuk biasanya kita akan lihat ada 10 helai ataupun 20 muka surat. Maka satu juzuk 20 muka surat, 30 juzuk maknanya 600 muka surat. Maka tuan-tuan bayangkan 600 muka surat. Sehingga ke hari ini, sekurang-kurangnya kita boleh sebutlah, sekurang-kurangnya 1 bilion umat manusia bermula zaman Nabi SAW sehingga ke hari ini, sekurang-kurangnya kita boleh sebut sudah pun ada lebih kurang 1 bilion orang yang sudah pun menghafaz Al-Quran. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita nak ganti dengan kitab-kitab yang lain, buku cerita ke, novel ke, apa ke, agak-agak tuan-tuan boleh ke seseorang itu dapat menghafaz perkataan demi perkataan dalam mana-mana buku yang berjumlah lebih kurang 600 muka surat? Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh, Ustaz, banyak sangat tu. Apalah kita kurangkan separuh, 300 muka surat. Itu pun banyak tuan-tuan. Kurang lagi 100 muka surat pun banyak, Ustaz. 50 muka surat pun banyak, Ustaz. Habis berapa? 1 muka surat. Nak hafal perkataan demi perkataan bukan perkara yang mudah. Tetapi tuan-tuan lihat bagaimana hebatnya Al-Quran. Dan hari ini tuan-tuan kita lihat, bukan kata orang dewasa, kanak-kanak pun boleh hafal Al-Quran. Macam baru ni kalau kita lihat sebelum Ramadan, ada kita kata disebarkan tentang seorang kanak-kanak umur lebih kurang yang main ni lah, 5 tahun 6 bulan. Nama dia Musa, daripada Indonesia. Bayangkan tuan-tuan sekalian, 5 tahun 6 bulan dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Dia bukan hafal juzuk 30, hafal
Hafal 30 juzuk Quran. Dan baru ni tuan-tuan sekalian, bila dijemput datang ke Malaysia, bagaimana kita lihat hebatnya adik Musa ni. Dalam bulan Ramadan baru ni dijemput datang ke hotel di Palma Ampang. Jadi insya-Allah kita akan sambung kisah ni setelah kita berhenti seketika untuk memberikan laluan azan Isya. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung sikit lagi. Jadi bagaimana kisah yang dikongsi yang berlaku pada bulan Ramadan yang baru ni, bila mana adik Musa ni hadir ke Malaysia hari Jumaat yang kedua pada bulan Ramadan yang lalu, pergi ke hotel di Palma di Surau Nurul Hikmah, surau Jumaat. Jadi selepas solat Jumaat, maka jemaah yang menunggu diberikan peluang untuk menguji hafalan adik Musa ni. Jadi tuan-tuan, bila diberikan peluang, lebih kurang 15 ke 20 orang jemaah, duk tanya adik Musa ni, tuan-tuan sekalian, mana ayat dan sebagainya. Dan macam kita tengok pertandingan hafazan, maka seorang baca, okay, adik Musa sila dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Maka adik Musa sila sambung. Jadi tuan-tuan bila disuruh sambung, kata Tuan Imam, dia kata pada saya, Ustaz, lebih kurang 3 ke 5 saat masa yang diperlukan untuk adik Musa ni nak tahu mana ayatnya, dan dia akan sambung. Dan bila dia sambung, dia sambung lah. Dia sambung, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia tuan-tuan bila adik Musa ni sambung, dia tidak sekadar sambung, dia masukkan satu lagi package dia tuan-tuan sekalian. Dia akan sebut surah ini letaknya, ayat ini letaknya dalam surah Ali Imran. Dia tuan-tuan memang kita kata luar biasa lah. Jadi itu nak katanya mukjizat Al-Quran. Maka kita faham akan mukjizat Al-Quran, tetapi dalam masa yang sama jangan kita lupa, di samping kita menyedari dan kita memahami bahawa Al-Quran merupakan suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, dan kita sebagai umatnya mendapat kemuliaan, tetapi jangan kita lupa bahawa sesungguhnya Al-Quran juga merupakan satu amanah yang cukup berat. Sebab itu Allah ingatkan, inna sanulki alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami, yakni Allah, akan memberikan kepada kamu wahai Muhammad perkataan yang berat, yakni Al-Quran. Maknanya tanda beratnya Al-Quran, amanah yang terpaksa kita buat, yang terpaksa dipikul oleh kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak kata beratnya Al-Quran sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hasyr. Kita baca tentang surah Al-Hasyr, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tamsilan, satu perumpamaan kepada kita untuk difikirkan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa, dan jika sekiranya Allah nak turunkan Al-Quran, Allah nak berikan Al-Quran kepada bukit bukau, gunung ganang di atas muka bumi Allah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka wahai Muhammad, kamu akan lihat bukit bukau, gunung ganang yang ada di atas muka bumi Allah, maka bukit bukau itu akan hancur lebur, akan hancur. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, dan itulah perumpamaan yang Allah nak berikan kepada kamu untuk kamu berfikir. Maka tuan-tuan, kita kena faham dan kita kena sedar bahawa sesungguhnya amanah dan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran memang cukup berat. Bila kita faham tuan-tuan sekalian tanggungjawab ini, maka sekurang-kurangnya kita akan berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kerana sesungguhnya untuk nak melaksanakan segala perintah arahan Allah yang terkandung dalam Al-Quran, dia bukan perkara yang mudah. Mana bila kita berbicara berkenaan amanah kita terhadap Al-Quran, termasuklah untuk beramal dengan Al-Quran. Dan beramal dengan Al-Quran termasuk dua perkara, al-awamir wan nawahi, perintah arahan-arahan Allah untuk dilaksanakan dan larangan Allah untuk dijauhkan. Maka sesungguhnya kita akan lihat betapa banyaknya perintah Allah, betapa banyaknya larangan Allah yang mesti kita patuhi, kita akur untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah perkara yang mesti difikirkan. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik.
Kata Nabi SAW, Al-Quran pada hari akhirat nanti ia akan menjadi hujjah, dalil, sama ada dalil lak au alaik, sama ada dalil yang baik bagi kamu ataupun dalil yang buruk bagi kamu. Maknanya tuan-tuan sekalian, Nabi sudah memberikan peringatan kepada kita untuk kita bersiap sedia, untuk kita beringat akan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah terhadap Al-Quranul Karim. Maka sebab itulah peringatan ini Allah sampaikan dalam perintahnya yang awal lagi, sebagai suatu bentuk peringatan yang bermanfaat kepada umat manusia, supaya mereka berhati-hati dalam tindak tanduk mereka agar tidak terkeluar daripada landasan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang ayat tadi, ayat surah Al-Muzammil, ayat yang kelima, maka sesungguhnya para ulama membuat sedikit kajian. Para ulama menyatakan bahawa bila kita melihat kepada Al-Quran dan kita lihat ayat-ayat demi ayat dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan dapati dalam Al-Quran hanya 2 ayat sahaja yang ada perkataan thaqila. 2 sahaja ayat yang ada perkataan thaqila, maknanya berat. Pertamanya ayat yang kita baca pada malam ini dalam surah Al-Muzammil, ayat yang kelima, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami, yakni Allah, akan menurunkan kepada kamu wahai Muhammad perkataan yang berat, yakni Al-Quran. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada surah Al-Insan, surah yang terletak dalam juzuk yang ke-29, surah yang biasa kita baca pada pagi Jumaat, dalam ayat yang ke-27, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka, kalau kita rujuk dalam kitab tafsir, antaranya tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, menyatakan bahawa sesungguhnya mereka, maka haulai, mereka itu merujuk kepada orang-orang kafir. Jadi tentang kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir itu yuhibbunal ajilah, mereka itu lebih cintakan dunia, mereka cintakan kehidupan yang cepat, yakni dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan kata Allah, mereka bukan setakat cinta dunia, menyebabkan mereka melabaikan, membelakangkan, melupakan tentang nasib mereka pada hari kemudian, yakni hari akhirat yang Allah sifatkan sebagai yawman thaqila, hari yang berat. Maka tuan-tuan, para ulama menyatakan bahawa seolah-olahnya antara hikmah yang boleh kita dapat daripada 2 ayat ini, iaitulah bila mana Allah sebut inna sanulqi alaika qawlan thaqila, perkataan yang berat, dan ia merujuk kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah sebut yauman thaqila, hari yang berat, dan ia merujuk kepada hari akhirat. Maka para ulama menyatakan bahawa kaitannya iaitulah untuk kita sebagai hamba Allah nak mendapat kejayaan hidup di hari akhirat, yakni yauman thaqila, hari yang berat, la budda alaina an yatamassaka bil Quran. Tidak dapat tidak menjadi kewajipan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, yakni qaulan thaqila, perkataan yang berat. Maknanya tuan-tuan, ini juga merupakan satu penemuan yang baru. Maknanya tuan-tuan ulama kaji jumpa satu hikmah yang boleh kita ambil iktibar, peringatan daripada Allah untuk kita nak berjaya, nak bahagia hidup pada hari akhirat, yauman thaqila. Maka kita nak tak nak kena pegang teguh kepada Al-Quranul Karim,
yang Allah sebut sebagai qaulan thaqila. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, penting untuk kita senantiasa diingatkan tentang tanggungjawab ini supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang yang menyesal bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, kalau kita nak menyesal bila bertemu dengan Allah, sesungguhnya penyesalan itu tidak bermanfaat. Antara ayat yang selalu kita baca, selalu kita dengar, tuan-tuan buka surah As-Sajdah. Sama juga ayat yang kita baca pagi Jumaat. Tuan-tuan buka surah As-Sajdah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ayat ini tuan-tuan sekalian merupakan suatu amaran daripada Allah. Bagaimana Allah menyatakan bahawa kalaulah kamu nak tengok nanti satu hari nanti pada hari akhirat, di mana orang-orang yang banyak melakukan dosa mereka kepada Allah, yakni golongan al-mujrimun, mereka akan menghadap Allah dalam keadaan nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka akan tunduk muka mereka, tanda rasa hina dan malu di hadapan Allah. Jadi tuan-tuan, lepas mereka tahu, jangan tuan-tuan mereka menyesal. Jadi mereka pun merayu, mohon pada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sesungguhnya kami telah pun melihat dan mendengar segala apa yang telah pun kami buat, dosa-dosa yang telah pun kami buat di dunia. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, farji'na, maka kembalikanlah kami semula ke dunia. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Na'mal salihah, untuk kami melakukan amal-amal soleh. Wa inna, sesungguhnya kami termasuk, moga-moga kami termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Di tuan-tuan, sesungguhnya perkara itu tidak lagi bermanfaat. Maka tersebab itulah kita kena renung balik, kita kena kembali kepada Allah. Moga-moga tuan-tuan sekalian, dengan apa yang dapat disampaikan pada malam ini, sedikit sebanyak dia mengingatkan kepada diri kita semua akan tanggungjawab yang besar, amanah yang berat yang terpaksa kita pikul sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tuan-tuan sekalian Allah berikan kekuatan untuk kita terus istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, saya kira cukup dulu setakat itu tazkirah peringatan pada malam yang mulia ini. Moga-moga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, mudah-mudahan dengan peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya mengakhiri tazkirah pada malam ini, ada sedikit pengumuman saya nak sampaikan. Yang pertama, di sebelah belakang, atas meja belakang sana ada sedikit jualan amal produk-produk stok guru pondok susu kambing, sekotak RM20, 3 kotak RM50. Juga ada produk saya bawa, produk coklat IQ yang dilengkapi dengan 8 makanan sunnah. Yang ni produk sendiri, tuan-tuan berminat boleh dapatkan di belakang, sepaket RM10 sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mewakili NGO Islam Syabab Care bersama dengan Pusat Rawatan Islam Darussalam. InsyaAllah pada bulan Zulhijjah, Aidil Adha nanti, kita akan buat program korban dan akikah di negara Kemboja. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk nak menyertai program ini, pertamanya boleh sertai, kadarnya RM2801 bahagian. Jadi borang ada depan dekat kursi hijau tengah ni. Dan juga tuan-tuan sekalian yang berminat juga untuk nak memberikan sumbangan, sebab kita juga buat program kebajikan di sana, sumbangan kepada masjid, sekolah dan fakir miskin di sana. Jadi tuan-tuan yang berminat juga untuk memberikan sumbangan, sama ada dalam bentuk sedekah, infak ataupun zakat,
juga boleh mengeluarkan sumbangan. Kita sediakan tabung juga di tengah ni. Moga-moga sumbangan tuan-tuan itu diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu alam, apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la astaghfiruka